Ketika Amerika bersiap untuk meraihkan ulang tahun ke-250 pengisytiharan kemerdekaan pada musim panas ini, kita masih tetap berpecah seperti dahulu mengenai persoalan apa sebenarnya maksud kebebasan yang ingin dipertahankan oleh para pengasas negara. Dan seperti pada zaman revolusi dahulu, persoalan utama yang dihadapi bukanlah sama ada kita mahukan demokrasi atau tidak, tetapi sama ada sistem pemerintahan yang berasaskan persetujuan rakyat boleh bertahan menghadapi kemarahan yang sesekali menguasai ruang awam. Para pengasas negara juga sama takutnya terhadap pemerintahan oleh golongan massa, seperti mana mereka takut kepada kezaliman para tiran, dan mereka telah membentuk sebuah republik berperlembagaan yang bertujuan untuk mengelakkan kedua-dua bahaya tersebut. Namun begitu, kumpulan massa yang marah, sama ada di jalanan atau dalam talian, semakin memainkan peranan penting dalam wacana awam kita. Sama ada dengan cuba menghapuskan halangan perlembagaan demi memenuhi keinginan mereka untuk mengubah masyarakat atau menyerang kambing hitam atas kekecewaan mereka seperti orang Yahudi. Minggu ini, dalam Think Twice, kami membincangkan perang terhadap kebebasan dan cara terbaik untuk memeliharanya bersama Jonathan Turley, salah seorang sarjana undang-undang terkemuka Amerika dan penulis buku baharu yang penting, Rage and the Republic. Think twice. Rakyat Amerika telah berdebat tentang demokrasi dan kebebasan sejak penubuhan Republik pada tahun 1776. Namun perbincangan kita masih sama memecah belahkan dan masyarakat kita mungkin lebih terbahagi dua berbanding ketika negara ini dilanda perdebatan tentang kemerdekaan 250 tahun yang lalu. Dan perdebatan itu telah memberi kesan dan menginspirasi perdebatan serupa di negara-negara lain sepanjang tahun-tahun yang lalu. Di tengah-tengah semua itu adalah persoalan bagaimana kerajaan yang bercita-cita kepada kebebasan boleh mempertahankan diri mereka dan rakyat mereka daripada kemarahan awam dan gejolak emosi yang mengancam untuk menggantikan kebebasan dengan kezaliman. Bagaimana untuk menghadapi pemerintahan oleh massa adalah tema yang berulang dalam sejarah demokrasi dan republik. Dan sistem Amerika telah menjadi satu kejayaan yang unik dalam hal ini, terutamanya jika dibandingkan dengan hasil di tempat-tempat seperti Athens purba atau Perancis dan Rusia pada zaman revolusi. Gerombolan sentiasa menjadi ancaman yang kuat, bukan sahaja kepada kebebasan tetapi juga kepada golongan minoriti yang terdedah seperti orang Yahudi. Jadi, bagaimana kebebasan dan kebebasan ekonomi boleh bertahan dalam persekitaran yang dikuasai oleh kemarahan internet dan ketidaksabaran terhadap cara republik berperlembagaan boleh mengehadkan dan memperlahankan kemarahan. Seorang individu yang telah banyak memikirkan soalan-soalan ini ialah penganalisis undang-undang terkenal dan penulis Jonathan Turley. Dan kami berbesar hati kerana beliau kembali bersama kami hari ini. Jonathan Turley ialah seorang profesor undang-undang, kolumnis, pengulas televisyen dan peguam litigasi. Sejak tahun 1998, beliau memegang jawatan sebagai kerusi profesor dalam Undang-Undang Kepentingan Awam di Sekolah Undang-Undang Universiti George Washington. Sejak itu, beliau telah berkhidmat sebagai peguam dalam banyak kes undang-undang terkenal, memberi keterangan di hadapan Kongres lebih daripada 100 kali, termasuk semasa proses pemakzulan Presiden Bill Clinton dan Donald Trump. Menulis untuk akhbar-akhbar terkemuka dan kini merupakan penganalisis undang-undang di Fox News. Beliau adalah penulis buku tahun 2024, The Indispensable Right, Free Speech in an Age of Rage, dan buku baharu, Rage in the Republic, kisah belum selesai mengenai Republik Amerika. Jonathan Turley, selamat kembali ke Think Twice. Terima kasih banyak. Gembira dapat kembali. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami sekali lagi hari ini. Saya ingin mulakan dengan menyatakan bahawa walaupun Republik Amerika kini berusia 250 tahun, saya rasa inti buku baharu anda ialah dilema asas yang kita hadapi sekarang tentang maksud demokrasi dan kebebasan pada dasarnya sama seperti yang dihadapi oleh para pengasas dahulu. Kebanyakan orang cenderung berfikir bahawa kemarahan yang anda rujuk dalam tajuk buku baharu anda adalah terutamanya mengenai apa yang dikatakan atau ditulis di internet hari ini. Tetapi saya rasa anda seolah-olah memberitahu kami bahawa kemarahan sebagai satu kuasa politik telah wujud bersama kita sejak tahun 1776.
Sejajah mana hujah-hujah yang kita dengar hari ini, contohnya daripada mereka yang mahu membatalkan atau membaiki perlembagaan untuk mendapatkan apa yang mereka mahu dalam isu dasar, di mana mereka telah dihalang oleh sistem perlembagaan, akan kedengaran begitu biasa. Betapa asingkah perkara itu bagi orang-orang yang menandatangani pengisytiharan kemerdekaan dan kemudian perlembagaan? Sebenarnya, ia akan sangat biasa bagi mereka. Dalam banyak hal, inilah suara-suara yang sama, yang mengatakan perkara yang sama, malah menggunakan bahasa dan sebahagian istilah yang hampir serupa. Anda tahu, Kemarahan dalam Republik sebenarnya adalah sebuah buku tentang revolusi, bagaimana ia bermula, dan mungkin yang lebih penting, bagaimana ia berakhir. Kebanyakan revolusi tidak berakhir dengan baik. Itulah yang menjadikan revolusi Amerika begitu menonjol dari segi sejarah. Para penggubah perlembagaan mahu menongkah arus sejarah. Mereka melihat percubaan-percubaan terdahulu dengan sistem demokrasi dan mereka melihat bagaimana ia sering berakhir dengan kezaliman. Jadi, mereka tidak mahu demokrasi Athens. Anda tahu, Madison terkenal pernah berkata bahawa jika setiap warga negara Athens adalah seorang Sokrates, mereka tetap akan menjadi satu kumpulan perusuh. Dan apa yang beliau maksudkan ialah mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang mampu menangani tekanan proses demokrasi. Dan beliau faham bahawa demokrasi boleh memakan diri sendiri. Dan itulah sebabnya buku itu bermula dengan petikan daripada tokoh yang boleh dianggap sebagai Thomas Paine bagi revolusi Perancis, yang mengatakan bahawa revolusi seperti Saturnus memakan anak-anak mereka sendiri. Jadi, separuh daripada buku ini melihat kembali kepada personality dan zaman yang bergabung untuk membentuk republik yang unik ini. Dan ia membandingkan revolusi Amerika dengan revolusi Prancis dan melakukannya melalui perspektif Thomas Paine, salah seorang daripada dua tokoh utama yang memainkan peranan dalam kedua-dua revolusi itu, seorang lagi ialah Lafayette. Dan kemudian separuh kedua buku ini menjawab soalan Anda, Jonathan, dengan lebih langsung, yaitu melihat apakah elemen-elemen yang membezakan di sini. Bolehkah republik ini bertahan pada abad ke-21? Bolehkah ia bertahan daripada kita sendiri? Dan itu sama sekali bukan persoalan yang telah selesai. Dan adalah satu keangkuhan yang berbahaya untuk percaya bahawa kerana kita telah berada di sini selama 250 tahun, kita akan terus berada di sini untuk 250 tahun lagi. Terima kasih kerana menonton Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast Jonathan Tobin Daily di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, Kembali ke program hari ini. ya. Jadi, inti kepada naratif luas anda tentang perdebatan mengenai kebebasan ialah, seperti yang anda katakan, Thomas Paine, seseorang yang penting dalam revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis, tetapi jarang disebut apabila kita bercakap tentang bapa pengasas. Mengapa rakyat Amerika pada tahun 2026 perlu mengambil berat tentang Thomas Paine? Dan apakah yang boleh kita pelajari bukan sahaja daripada penulisannya, tetapi juga kisah hidupnya yang sepatutnya memberi panduan kepada perdebatan semasa kita tentang demokrasi dan kebebasan? Itu soalan yang sangat baik dan Anda memang tepat mengenainya. Anda tahu, sehingga hari ini, ahli sejarah memandang rendah, profesor undang-undang memandang rendah Thomas Paine. Itu bukan sesuatu yang baru. Dia tidak mudah diterima, atau sebenarnya tidak pernah diterima oleh generasi para penggubal perlembagaan. Dia tidak seperti mereka. Anda tahu, mereka lebih suka Thomas Jefferson, tinggi dan berilmu, kacak, berpendidikan. Paine bukanlah seperti itu. Dia tidak terurus. Dia kuat minum, dia belajar sendiri. Dia juga menentang perhambaan. Dan banyak perkara itu tidak disenangi oleh sebahagian generasi tersebut. Tetapi dalam banyak hal, dan saya rasa inilah inti perbincangan buku itu, Paine mungkin adalah orang Amerika yang paling tipikal. Anda tahu, perkara lucunya ialah Paine gagal dalam segala yang pernah dilakukan. Setiap pekerjaan yang dia ada, dia dipecat. Setiap perniagaan yang dia cipta berakhir dengan kebangkrapan. Dua perkahwinannya juga adalah bencana. Dan akhirnya dia berakhir di London.
tanpa wang, tanpa kawan. Dan seorang individu melihat manusia yang sudah hancur itu dan nampak sesuatu. Dan individu itu ialah Benjamin Franklin. Dia membelikan tiket untuknya pergi ke tanah jajahan. Dan apabila dia tiba di sini, ia adalah 2 tahun sebelum revolusi berlaku. 2 tahun kemudian, beliau akan menjadi penulis Common Sense dan digelar sebagai penulis utama revolusi Amerika. Dan ada sesuatu tentang Paine yang sangat menarik dan tidak pernah habis untuk diterokai. Anda tahu, beliau adalah seorang yang tidak sempurna. Anda tahu, saya telah ditanya selepas saya bercakap tentang buku ini di Perpustakaan Kongres. Saya telah ditanya oleh seorang ahli sejarah sama ada selepas 6 tahun, saya hanya mendapati diri saya tergila-gila dengan Paine. Ini adalah satu cara sindiran untuk mengatakan, mengapa anda menghabiskan masa anda pada Paine? Dan perkara lucunya ialah, anda tahu, saya memang peminat tegar filem noir. Saya masih ingat ada satu dialog hebat dalam sebuah filem noir yang hebat berjudul Born to be Bad. Dan dialog itu disampaikan oleh Robert Ryan, yang berpaling kepada femme fatale terhebat dalam film, Joan Fontaine, yang telah mengkhianati setiap lelaki dalam hidupnya. Dan dia mendapati bahawa dia hanyalah yang terbaru. Dia pergi ke pintu, berpaling dan berkata kepadanya, "Anda tahu, saya sangat mencintai awak. Saya cuma berharap saya suka awak." Dan Anda tahu, Anda juga memetik ini dalam buku itu. ya, Paine pun lebih kurang begitu juga. Dia sangat sukar untuk disukai. Anda tahu, dia sangat bijak tentang kemanusiaan, tetapi dia langsung tidak faham tentang manusia. Apa sebenarnya? Masa saya sudah tentu, saya rasa setengah orang pernah dengar tentang Common Sense, yang mana anda tahu risalah yang ditulis pada tahun 1776, yang mana George Washington menegaskan supaya ia dibaca kepada tenteranya, supaya ia diedarkan. Sejauh mana pentingnya pengaruh beliau? Maksud saya, untuk mendalami sedikit lagi tentang kepentingan beliau. Anda tahu, kita selalu fikir tentang apa yang berlaku dalam Kongres Kontinental pada bulan-bulan itu. Paine bukanlah ahli Kongres Kontinental. Beliau bukan sebahagian daripada jawatan kuasa yang menulis pengisytiharan kemerdekaan. Mengapa penulisannya begitu penting? Anda tahu, kepentingan Paine itu memang ada. Anda tahu, dia bukan watak dalam tahun 1776. Saya tahu, dia bukan watak. Yang anda rujuk dalam buku anda dan kita boleh bincangkan lebih lanjut. Tapi ya, walaupun dia mungkin telah menyumbang kepada bahasa dalam deklarasi kemerdekaan, ada satu catatan menarik yang menunjukkan dia mungkin telah berbuat demikian. Tetapi kepentingannya telah diiktiraf walaupun pada masa itu. Anda tahu, John Adams bukanlah peminat Thomas Paine pada akhir hayatnya. Dalam banyak hal, saya rasa Adams hampir sedikit cemburu dengan kemasyhuran Paine yang melonjak naik. Common Sense adalah buku terlaris pertama di dunia, dan ia serta-merta mendapat sambutan daripada para patriot di seluruh negara. Dan pada satu ketika, Anda tahu, edisi pertama itu diterbitkan secara tanpa nama, dan istri Adams menulis kepadanya dan berkata, "Awak tahu tak, orang kata awak yang menulisnya?" Dan dia membalas surat istrinya dan berkata, "Saya tak mungkin menulis buku itu." Dan kemudian dia berkongsi satu cerita bahawa dia pernah bertemu dengan seorang lelaki bernama Thomas Paine, dan dia mempunyai kejeniusan terpancar di matanya. Dan saya suka ayat itu kerana ia memberitahu saya bahawa mungkin hanya genius yang dapat mengenali genius. Mungkin itulah yang dilihat oleh Benjamin Franklin. Franklin mempunyai kebolehan yang luar biasa, hampir luar dugaan, untuk mengenal pasti bakat. Tetapi tiada pencapaian yang lebih hebat daripada menemukan Thomas Paine, kerana tiada siapa yang nampak potensi itu dalam Thomas Paine. Tetapi dalam beberapa hal, Paine adalah suara amarah yang wajar, yang Franklin tahu kita perlukan. Kita juga memerlukan logik warak James Madison itu. Ia adalah gabungan. Kamu tahu, Paine tahu apa yang diperlukan untuk membawa rakyat kepada revolusi. Dan Madison tahu apa yang diperlukan untuk mengubah revolusi menjadi sebuah republik. Dan kedua-duanya sangat berbeza, tetapi mereka berdua adalah faktor penting. Betul. Sekarang apabila bercakap tentang Paine, kalaupun beliau dibincangkan hari ini, beliau sering dibandingkan dengan lawannya dalam penulisannya mengenai revolusi Perancis. Negarawan dan penulis British, Edmund Burke, yang masih dianggap sebagai wira oleh golongan konservatif di kedua-dua belah Atlantik.
Adakah anda tahu, dan saya juga ingin tambah, Burke sebenarnya boleh dikatakan beliau mempunyai firasat tentang revolusi di Perancis dan apa maknanya. Dan anda tahu sebabnya ia akan berubah menjadi kezaliman. Serta ada perkara lain dalam renungan beliau tentang revolusi itu yang mungkin tidak kukuh. Adakah mungkin untuk kita berdua menerima yang terbaik daripada kedua-duanya, atau adakah kita benar-benar perlu memilih? Tidak, anda boleh menerima kedua-duanya. Saya bercakap tentang kedua-duanya dalam buku itu. Anda tahu, mereka adalah kawan. Ramai orang tidak sedar bahawa apabila Paine berangkat dari Amerika Syarikat ke Eropah dan akhirnya ke Perancis, dia tidak pergi ke sana untuk memulakan satu lagi revolusi. Dia memang menyokong orang Perancis. Dia pergi ke sana untuk menjual sebuah iron bridge. Ia adalah salah satu ciptaan yang paling dibanggakannya. Dan sekali lagi, Benjamin Franklin membantunya dan berpendapat ia adalah satu reka bentuk yang sangat baik. Begitu juga dengan Thomas Jefferson. Ia adalah satu pencapaian yang cukup mengagumkan bagi seseorang yang belajar sendiri. Dan mereka sebenarnya membinanya di England, dan salah seorang yang membantunya di England ialah Burke. Dan akhirnya mereka berselisih faham kerana Perancis. Dan dalam beberapa cara, Anda tahu, Burke telah terbukti benar. Dan Paine mengakui bahawa dia mungkin telah silap tentang beberapa aspek sistem James Madison. Anda tahu, dia mahukan lebih banyak demokrasi secara langsung. Dia tidak suka semua jenis duikameralisme. Dan perkara-perkara lain ini yang dirasakan oleh Madison sangat penting. Dan kemudian dia menyaksikan bagaimana jadinya jika Anda membiarkan demokrasi berjalan tanpa perlindungan tambahan itu, seperti yang dibincangkan oleh Madison. Dan ia hampir-hampir membunuhnya. Maksud saya, dia cuma tinggal 24 jam lagi sebelum dipancung. Begitu juga Lafayette hampir dipancung. Dan mereka menyaksikan semua ini berlaku ketika revolusi memakan orangnya sendiri. Dan dia bersekutu dalam banyak cara dengan Jacobin sederhana, Girondin. Dan dia menyaksikan Girondin dibawa satu demi satu ke gilotin. Dan buku itu menceritakan tentang satu ketika di mana Paine sedang duduk di tempat perlindungan di luar Paris, di sebuah penginapan, bersama kawan-kawan terakhir yang masih tinggal dengannya. Dan satu demi satu, Girondin akan dibawa pergi selepas pintu diketuk, sehinggalah akhirnya mereka datang dan mengambil pemilik penginapan itu. Dan itu meninggalkan Paine seorang diri, duduk di penginapan itu menunggu ketukan pintu yang akan menjemputnya. Dan ia pun tiba. Dan akhirnya dia hanya diselamatkan oleh kebetulan semata-mata. Anda tahu, dia memang tidak pernah sihat. Dan rakan-rakan selnya pada dasarnya di penjara Istana Luxembourg telah meyakinkan penjaga penjara untuk membuka pintu supaya dia boleh mendapatkan udara. Tetapi apabila dia melakukan itu, mereka meletakkan tanda yang menandakan ke semua mereka untuk dihukum mati pada bahagian yang menghadap dinding. Jadi, apabila mereka datang untuk mengumpulkan semua orang pada malam itu, mereka tidak nampak tanda tersebut. Jika tidak, itu pasti menjadi pengakhiran bagi Thomas Paine. Ya, memang sangat klise dalam. Dari segi, anda tahu, contoh-contoh kemarahan, maksud saya tiada yang lebih baik. Anda tahu, anda menghuraikan dengan sangat terperinci apa yang berlaku semasa revolusi Perancis. Tidak begitu banyak dikaji di Amerika Syarikat, di mana anda tahu, pada dasarnya orang ramai, anda tahu, ia berubah, anda tahu, republik yang mereka cipta bertukar menjadi pemerintahan oleh orang ramai. Itu juga, anda tahu, memberi inspirasi kepada cubaan-cubaan lain untuk mencipta revolusi. Saya rasa anda tidak menyebut Paris pada tahun 1870. Tetapi itu juga anda tahu satu lagi contoh yang ekstrim. Dan sudah tentu, revolusi Bolshevik. Ini adalah penting. Anda tahu, orang Amerika mungkin fikir itu tiada kaitan dengan mereka. Anda tahu, kita hanya berdebat tentang perkara-perkara. Kita tidak, anda tahu, kita tidak mengeluarkan gilotin. Tapi anda tahu, bukankah ini adalah preseden penting untuk kita fahami apabila kita menggunakan perkataan seperti demokrasi, dan anda tahu, cuba menghapuskan had ke atas, anda tahu, pemerintahan langsung. Tidak, sememangnya begitu. Dan sebahagian daripada tujuan buku ini adalah untuk memahami kesinambungan yang berlaku sepanjang sejarah. Anda tahu, ini seperti virus yang tidak aktif yang hidup dalam badan politik. Anda tahu, setiap generasi ada suara-suara yang berhujah bahawa perlembagaan patut dimusnahkan dan sistem perlu diubah secara radikal. Apa yang sedikit berbeza hari ini ialah begitu ramai profesor undang-undang dan bahkan dekan undang-undang telah menyertai usaha itu dan menyeru agar perlembagaan Amerika Syarikat ditolak
ditulis semula atau diubah secara radikal. Dan ramai antara mereka mencadangkan sistem demokrasi yang lebih langsung, perkara yang sebenarnya ditentang oleh para penggubal kelembagaan dan perkara yang menyebabkan keganasan di Perancis. Dan kita perlu sedar tentang di mana kita pernah berada jika kita mahu tahu ke mana arah tuju kita dalam hal ini. Kerana sebab tajuk kecil buku ini ialah kisah revolusi Amerika yang belum selesai adalah kerana ia mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Maksud saya, Benjamin Franklin memang betul bahawa republik ini adalah milik kita untuk dipertahankan dan setiap generasi perlu melakukannya. Dan dalam erti kata itu, ini adalah kisah yang berterusan dan tidak akan selesai. Tetapi apa yang akan mengakhiri kisah itu ialah jika kita menghapuskan unsur-unsur yang membawa kita ke tempat kita berada hari ini. Dan itulah sebabnya separuh kedua buku ini melihat kepada tekanan-tekanan yang akan kita hadapi, termasuk tekanan ekonomi besar-besaran daripada AI hingga robotik, pengangguran besar-besaran yang saya percaya kita akan alami. Dan kebangkitan apa yang saya panggil sebagai Jacobin baharu. Semua perkara itu sedang mewujudkan keadaan yang mengingatkan kita kepada apa yang kita lihat pada akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an. Betul. Sekarang, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, mempertahankan demokrasi telah menjadi topik perbincangan politik utama, baik di Amerika Syarikat maupun di negara-negara lain seperti di Eropah atau di Israel. Saya rasa ramai orang, terutamanya mereka yang sering menggunakan perkataan itu dalam perdebatan politik, cenderung menganggap maknanya sudah sedia difahami. Tetapi buku anda benar-benar berusaha keras untuk menerangkan sejarahnya. Apa yang sepatutnya rakyat Amerika dan orang lain pelajari daripada sejarah demokrasi di Athens purba atau Perancis semasa revolusi yang boleh anda tahu membuatkan kita berhenti sejenak daripada retorik tinggi kita tentang mempertahankan demokrasi. Jadi, Anda tahu, sudah tentu, kita mempunyai sebuah republik dan itu berbeza daripada demokrasi Athens. Kebanyakan orang, jika mereka tinggal di Athens, tidak akan menganggapnya sebagai sebuah demokrasi. Ia adalah satu sistem yang agak kejam, agak brutal. Sistem politik mereka sebahagian besarnya digerakkan oleh demagog, yaitu orang yang bermain dengan sentimen orang ramai. Mereka akan mengasingkan orang, yaitu membuang mereka dari Athens. Ia adalah satu tempoh yang bergolak dan sangat berbahaya, dan ia tidak bertahan lama. Itulah yang sering dilupakan orang. Mereka bercakap tentang demokrasi Athens sebagai asal-usul semua demokrasi. Tetapi dalam banyak cara, ia adalah satu eksperimen yang gagal di Athens. Ia akhirnya membawa kepada pemerintahan zalim. Dan hanya sehingga zaman moden atau 100 atau 200 tahun yang lalu, barulah ia dianggap sebagai satu contoh yang baik. Ya, itu benar. Dan seperti yang Anda sudah sebutkan, Jonathan, para penggubal tidak mahu mobokrasi. Dan istilah itu digunakan oleh tokoh seperti Benjamin Rush. Mereka tidak mahu meniru apa yang mereka lihat. Sebenarnya, kita adalah pengecualian. Tetapi sejarah itu berterusan di negara-negara lain. Saya bercakap secara ringkas tentang Rusia dan China. Revolusi China dan revolusi seumpamanya, mereka tidak mempunyai langkah berjaga-jaga, langkah tambahan yang kita miliki. Dalam banyak hal, saya juga sama kritikal terhadap EU dalam buku itu. Anda tahu, ketika saya bercakap tentang buku ini di Prague, ada seorang ahli EU datang dan berkata, Anda tahu, saya mendapat tanggapan bahawa buku baru Anda sangat yakin bahawa sistem Amerika akan berpahan pada abad ke-21. Tetapi saya tidak pasti bagaimana perasaan Anda tentang EU. Dan saya berkata, saya terkejut dengan cadangan itu kerana saya fikir saya sudah jelas. Saya tidak fikir EU akan bertahan. Dan jika separuh pertama buku ini tepat, maka tidak. EU berada dalam masalah yang serius. Saya percaya EU secara asasnya tidak stabil kerana ia telah memusnahkan banyak elemen yang akan diperlukan. Dan sebahagian daripada elemen-elemen itu sebenarnya adalah elemen demokrasi. EU mempunyai beberapa aspek yang sangat anti-demokratik. Maksud saya, mereka secara asasnya dengan sedar dan secara terbuka cuba menjauhkan diri daripada demokrasi negara untuk mewujudkan kerajaan yang lebih global atau sekurang-kurangnya kerajaan Eropah. Dan hasilnya ialah jika sistem itu runtuh,
Mereka sebenarnya telah melemahkan sistem politik negara-negara ini. Dan saya tanya lelaki ni, saya kata, awak tahu apa yang mengganggu saya ialah awak dan saya boleh tidak bersetuju tentang masa depan EU. Saya rasa ia tidak begitu cerah. Tetapi apa yang mengganggu saya ialah awak langsung tidak tahu apa yang akan berlaku jika sebahagian daripada kami betul dan EU runtuh. Dan sebab itu merisaukan saya ialah biasanya apabila sistem besar runtuh, apa yang mengikutinya ialah kezaliman. Dan jika anda mempunyai kerajaan seluruh Eropah yang runtuh, itu boleh mencetuskan situasi yang sangat berbahaya. Ya, maksud saya itulah yang berlaku di Perancis selepas anda tahu selepas revolusi itu gagal dan berakhir dengan Napoleon. Dan itulah juga yang ramai orang jangkakan akan berlaku di Amerika Syarikat sekiranya perlembagaan tidak anda tahu berjaya dan mewujudkan had. Anda tahu, kembali kepada persoalan tentang kemarahan, saya rasa kita memang telah melihat gambaran bagaimana amarah massa itu kelihatan. Dalam lonjakan antisemitisme yang semakin dirasai di kampus, di jalanan, dan secara jujurnya dalam wacana politik sejak 7 Oktober 2023. Dan itu datang daripada sebahagian golongan elit yang berkelayakan di negara ini. Adakah anda fikir apa yang saya anggap sebagai penormalan antisemitisme adalah satu gejala ancaman yang sama terhadap kebebasan yang para pengasas negara cuba lindungi kita daripadanya? Saya rasa memang begitu. Anda tahu, ia sememangnya sedang dizahirkan dengan cara yang sama. Anda tahu, buku saya ini dan buku sebelum ini, The Indispensable Right, kedua-duanya membincangkan tentang kemarahan yang merupakan sesuatu yang pelik. Anda tahu, kemarahan telah wujud bersama kita sejak penubuhan negara ini. Boston Tea Party ialah satu tindakan yang didorong oleh kemarahan. Dan anda boleh dengan jujur mengatakan bahawa tiada revolusi yang berlaku tanpa kemarahan. Tetapi kemarahan juga boleh merosakkan. Ia membolehkan anda mengatakan perkara, melakukan perkara yang biasanya anda tidak akan katakan atau lakukan. Ia membolehkan anda membenci sepenuhnya tanpa mendengar atau mahu memahami orang di pihak yang satu lagi. Dan saya rasa apa yang benar-benar merosakkan tentangnya ialah orang suka akan perkara itu. Mereka tidak akan mengakuinya, tetapi mereka suka akan perkara itu. Ia membuat ketagihan dan ia mudah berjangkit. Dan antisemitisme adalah salah satu bentuk kemarahan yang telah muncul sepanjang sejarah kita untuk menyerang orang Yahudi. Ia memberikan kelegaan seperti itu bagi setengah orang. Ada perkara yang mengerikan ini, saya panggil dalam buku itu, Gen Saturn. Anda tahu, seperti kita memakan diri kita sendiri. Maksud saya, kebanyakan orang, terutamanya jika anda faham sejarah, faham bahawa kita semua ada Gen Saturn, keupayaan semua insan fana untuk menjadi raksasa. Dan apabila anda melihat antisemitisme dan kebencian serta kemarahan dan pembunuhan politik serta keganasan, anda nampak Gen Saturn itu. Anda tahu, ketika saya berucap di Prague, tepat sebelum saya hendak bercakap tentang perkara ini dalam buku terdahulu mengenai kemarahan, saya diberitahu sewaktu hendak naik ke pentas bahawa Charlie Kirk telah dibunuh. Dan saya kenal Charlie. Dan satu-satunya perkara yang lebih tragis daripada kematiannya ialah saya tidak terkejut. Dan dia mungkin bukan yang terakhir. Kami telah mengalami beberapa cubaan membunuh presiden. Keganasan semakin meningkat. Dan reaksi terhadap perbuatan ganas ini mungkin sama membimbangkan seperti keganasan itu sendiri. Kerana ramai rakyat Amerika nampaknya tidak peduli mengenainya. Betul tu. Jika anda lihat pembunuh Thompson, Mangione, ada orang yang... Lelaki yang membunuh seorang eksekutif penjagaan kesihatan. Betul tu. Dan anda ada orang yang menuntut pembebasannya atas dasar mereka percaya dia berhak berbuat demikian. Dan ia adalah satu sentimen yang mengejutkan yang kelihatan meluas di internet, di mana orang ramai fikir sekarang tidak mengapa untuk menembak mati seorang eksekutif. Ya. Sekarang, dalam buku anda, dan anda sudah pun menyebutnya, anda menulis tentang Jacobin Amerika, merujuk kepada anda tahu orang-orang dalam revolusi Perancis. Apakah jenis ancaman yang dibawa oleh ahli politik, profesor dan wartawan ini terhadap keupayaan tatanan perlembagaan untuk mengehadkan kesan kemarahan dan gerombolan yang mengikut arus masa? Jadi, itu anda tahu adalah salah satu analogi yang lebih menarik kerana
Anda tahu, saya telah berdebat dengan beberapa rakan sejawat di sekolah undang-undang lain dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Sebahagian daripada mereka telah menyatakan bahawa mereka tidak suka dibandingkan dengan Jacobin, yang saya memang faham. Tetapi salah satu perkara yang saya ingatkan kepada mereka ialah jika anda membaca tulisan awal Robespierre ketika pergerakan Jacobin bermula, anda akan fikir dia adalah seorang peguam ACLU. Dia bercakap sepenuhnya tentang proses undang-undang yang adil dan hak asasi manusia. Akhirnya, perkara itu dengan cepat merosakkannya, sehingga dia kemudiannya berkata bahawa keganasan adalah satu kebajikan. Tetapi apa yang juga menarik ialah Jacobin bukanlah, seperti yang digambarkan dalam lukisan penyerbuan Bastille, kebangkitan golongan miskin Perancis. Dan Jacobin bukanlah golongan pekerja yang membuang rantai mereka. Jacobin sebenarnya kebanyakannya terdiri daripada golongan berpendidikan. Malah ada juga beberapa golongan bangsawan di kalangan mereka, ramai peguam seperti Robespierre. Ramai wartawan merupakan Jacobin awal. Malah, beberapa Jacobin yang paling berdarah pernah menjadi wartawan, ada juga doktor. Dan kita sedang melihat perkara itu hari ini. Kita melihat orang yang cuba menunggang gelombang kemarahan ini. Sebahagian daripada mereka mahu menunggangnya untuk mendapatkan kuasa politik atau populariti. Apa yang mereka tidak faham, sudah tentu, ialah mereka tidak mungkin akan dapat bertahan dalam proses ini. Maksudnya, apabila Anda menyemarakan kemarahan, para revolusioner hari ini sering menjadi golongan reaksioner pada hari esok. Tetapi Anda ada, sebagai contoh, dekan di Berkeley, Erwin Chemerinsky, yang telah memanggil hakim-hakim Mahkamah Agung sebagai alat politik. Beliau menulis sebuah buku yang mengatakan tiada perlembagaan yang kekal selama-lamanya, dengan menyatakan bahawa Perlembagaan Amerika Syarikat telah melebihi tempoh kegunaannya. Anda mempunyai ramai profesor undang-undang yang menyeru perubahan radikal. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor undang-undang dari Harvard tidak lama dahulu mengenai sama ada kita sedang menghadapi krisis perlembagaan. Dan itu adalah suara Jacobinisme tulen. Dan mungkin apa yang saya cadangkan ialah ini bukanlah krisis perlembagaan. Sistem ini berfungsi dengan baik. Apa yang sebenarnya beliau bantah secara ironinya ialah demokrasi. Kerana beliau berkata, sudah tentu sistem ini rosak. Lihatlah, Kongres tidak dapat menyelesaikan apa-apa. Sebenarnya, kita adalah sebuah negara yang berpecah. Dan apabila kita berpecah, kurang perkara yang dapat diselesaikan. Itulah maksud demokrasi. Ya, itu anda tahu, ia bukan satu kelemahan. Ia adalah ciri sistem yang memang direka untuk menghalang. Hari ini hari Jumaat, kegairahan pada saat itu. Dan untuk menyukarkan perubahan sesuatu perkara. Tidak, itu memang betul. Dan apa yang kita hadapi sebenarnya adalah krisis kepercayaan, terutamanya di kalangan profesor undang-undang yang seperti golongan paderi yang telah hilang kepercayaan tetapi masih memakai jubah mereka. Dan mereka terus berhujah menentang satu sistem yang telah banyak berjasa kepada kita tanpa benar-benar memahami apa yang mereka harapkan untuk diwujudkan. Apabila mereka mahu menambah bilangan hakim Mahkamah Agung, menghapuskan College Electoral, semua perkara yang kini secara terbuka dikemukakan oleh calon-calon. Sekarang terdapat ramai calon Demokrat yang secara terbuka berkempen untuk menambah bilangan hakim Mahkamah Agung dan membuat perubahan radikal terhadap perlembagaan. Ya, dan dalam hal itu, mereka hanya mahu kehendak mereka tercapai. Mereka mahu tiada had ke atas keupayaan mereka untuk mengubah sesuatu mengikut kehendak mereka. Sedangkan mereka akan berpuas hati jika ada had perlembagaan terhadap pihak lawan mereka. Tetapi itulah maksud perlembagaan. Ia sepatutnya, anda tahu, berfungsi dari kedua-dua belah pihak. Tidak, saya rasa itu betul. Dan itulah sebenarnya yang James Madison mahu lakukan. Kejayaan sistem AS adalah ia merupakan struktur utama seni bina sistem Madison. Seperti mana orang meremehkan kesakitan, saya nyatakan dalam buku bahawa ahli akademik dan ramai hakim cenderung meremehkan deklarasi kemerdekaan. Dan sebagai seorang pengkaji pemikiran Madison, saya pastinya telah menulis pujian saya terhadap perlembagaan ini. Tetapi perlembagaan itu sendiri adalah cara Madison untuk mencapai apa yang dijanjikan dalam deklarasi kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaanlah yang mentakrifkan kita sebagai sebuah bangsa. Ia adalah revolusi pencerahan yang pertama. Itulah sebabnya orang ramai terpesona dengan kita. Anda tahu, jika Anda kembali dan membaca beberapa perkara yang telah ditulis, saya ada letakkan ini dalam buku, Anda tahu, contohnya, ada seorang lelaki Perancis yang menulis sebuah buku yang hebat pada permulaan Republik kita. Dan dia mengajukan soalan yang menyentuh hati ini, yang dia kemukakan kepada orang Perancis lain.
Dan dia hanya bertanya, apakah sebenarnya Amerika ini? Dan itu bukan soalan yang remeh. Mereka sangat terpesona dengan kita, seolah-olah kita adalah satu spesies yang baru. Penulis-penulis pencerahan telah wujud sejak sekian lama. Tetapi tiba-tiba, sekumpulan orang yang tiada kaitan antara satu sama lain, tiada hubungan dengan tanah, tiada sistem sosial berlapis, tiada struktur kelas. Walaupun begitu, mereka berkumpul di satu tempat di dunia dan mencetuskan revolusi pencerahan pertama dalam sejarah. Dan dengan berbuat demikian, mereka mendasarkan kerajaan pada prinsip bahwa hak adalah milik manusia sebagai anugerah daripada Tuhan, bukan daripada kerajaan. Dan ia adalah pandangan kerajaan yang sangat berasaskan John Locke. Dan ini memukau orang ramai tentang bagaimana perkara ini boleh berlaku di negara yang baru muncul di seberang lautan. Tetapi persoalan yang saya bangkitkan dalam buku ini ialah, bolehkah kita menjawab soalan itu hari ini? Bolehkah kita dengan jujur bertanya, Anda tahu, apakah sebenarnya Amerika ini? Siapakah kita? Siapakah kita pada masa itu? Dan siapakah kita sekarang? Maksud saya, jika kita tidak dapat menjawab soalan itu, mungkin kita tidak patut merayakan ulang tahun 250 lagi. Tetapi saya rasa itulah sebahagian daripada apa yang perlu kita bincangkan. Kita masih kekal sebagai sebuah republik yang unik. Aspek-aspek Republik Amerika lebih diperlukan sekarang berbanding sebelum ini. Ya, maksud saya, salah satu aspek yang anda sebutkan tadi, iaitu idea bahawa hak berasal daripada pencipta, yang merupakan petikan daripada deklarasi kemerdekaan demi Tuhan, sebenarnya, jika anda ambil di luar konteks, sangat kontroversi. Anda ada orang di media, anda tahu, dan dalam politik yang berfikir bahawa jika anda kata, anda tahu, hak bukan berasal daripada kerajaan, tetapi berasal daripada Tuhan. Bahawa anda tahu, anda seorang nasionalis Kristian atau sejenis fundamentalis. Yang sekurang-kurangnya membuatkan anda mempersoalkan sistem pendidikan kita. Tetapi ia benar-benar menunjukkan satu cara berfikir yang sangat berbeza tentang di mana, anda tahu, apakah, dari mana kerajaan memperoleh keabsahannya. Tidak, betul tu. Dan saya pernah menulis satu kolom tidak lama dahulu apabila Senator Tim Kaine dari Virginia mengkritik seorang saksi kerana saksi itu berkata bahawa dia percaya kepada hak semula jadi. Dan dia berkata, jadi awak percaya hak datang daripada Tuhan. Tiada beza antara awak dengan para mullah di Iran dan golongan ekstremis yang mengganas di seluruh dunia. Dan saya menulis satu kolom yang mengatakan betapa peliknya perkara ini apabila seorang senator Amerika Syarikat berdebat sama ada kita boleh percaya kepada hak semula jadi atau tidak. Dan awak tahu, Kaine kemudian cuba menarik balik kenyataannya, tapi ia menunjukkan krisis kepercayaan yang pelik yang kita hadapi. Kita telah terputus daripada asas kita. Keseluruhan prinsip konsep Locke itu ialah, walaupun dalam keadaan semula jadi, sebelum mana-mana masyarakat dibentuk, kita sudah mempunyai hak. Kita mempunyai hak yang menjadi milik kita sebagai manusia. Dan itulah aspek penentu yang sangat penting tentang apa artinya menjadi rakyat Amerika. Sekarang, satu lagi aspek dalam mempertahankan kebebasan ialah kebebasan ekonomi. Dan di situlah dalam buku anda membawakan ajaran ahli ekonomi dan pemikir abad ke-18, Adam Smith. Saya rasa soalan yang perlu saya tanya kepada anda dan saya juga telah bertanya kepada tetamu-tetamu lain baru-baru ini, kenapa sosialisme kembali menjadi trend di Amerika Syarikat? Dan kenapa perkara itu menjadi ancaman kepada sistem perlembagaan kita serta kebebasan kita? Wah, itu soalan yang sukar. Saya memang ada memasukkan data tinjauan dalam buku yang menunjukkan peningkatan sokongan terhadap sosialisme dan komunisme. Saya juga bercakap tentang hakikat bahawa ini adalah ulang tahun ke-250, bukan sahaja untuk pengisytiharan kemerdekaan, tetapi juga penerbitan Wealth of Nations. Dan seperti yang saya tahu, yang merupakan karya klasik Smith seperti yang anda tahu, ya. Dan seperti yang saya nyatakan dalam Rage of the Republics, ia bukanlah satu kejayaan besar di Great Britain. Ia tak menjadi popular di sini kerana para penggubal segera menyedari bahawa apa yang telah Smith hasilkan ialah satu teori ekonomi yang sangat sesuai untuk digandingkan dengan teori politik mereka. Mereka benar-benar percaya bahawa anda tidak boleh menjadi bebas. Anda tidak boleh memiliki kebebasan sebenar melainkan anda berdikari dari segi ekonomi. Dan itulah salah satu sebab ramai daripada mereka menyukai ekonomi agraria. Begitu juga Smith, malah Paine dan Jefferson. Mereka suka idea bahawa anda hanya perlu menanam sesuatu di tanah dan kekayaan akan muncul. Maksudnya, anda secara literal boleh mencipta kekayaan.
Dan dengan berbuat demikian, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk menjadi sesiapa sahaja yang Anda mahu tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Jadi, salah satu perkara yang saya bincangkan dalam buku itu ialah keperluan pada abad ke-21 untuk memelihara apa yang saya panggil sebagai ekonomi yang meningkatkan kebebasan. Dan dengan itu, maksud saya ialah gabungan yang telah banyak membantu kita antara demokrasi dan kapitalisme. Dan inilah yang memberikan kemerdekaan sebenar kepada rakyat Amerika. Dan ia akan dicabar. Anda tahu, buku itu membincangkan tentang menggunakan anggaran paling konservatif mengenai impak AI dan robotik. Kita sedang bercakap tentang kehilangan pekerjaan terbesar dalam sejarah. Sekarang, saya sangat percaya kepada pasaran bebas. Milton Friedman telah mengubah saya di University Chicago. Tetapi saya percaya bahwa pasaran bebas akan menyesuaikan diri, namun ia akan mengambil masa. Dan dalam tempoh itu, kita akan menyokong berjuta-juta rakyat Amerika. Dan saya tanya dalam buku itu, bagaimana perkara itu memberi kesan kepada Republik? Kerana sistem ini tidak berfungsi dengan apa yang saya panggil sebagai warga negara yang bergantung pada saraan kerajaan, ia tidak akan berfungsi. Maksudnya, kita tidak boleh mempunyai sejumlah besar rakyat Amerika yang bergantung kepada bantuan dan mengharapkan mereka berfungsi seperti yang kita perlukan sebagai warga negara, yaitu menjadi suara yang bebas terhadap kerajaan mereka. Jadi, buku ini memberi amaran terhadap apa yang saya fikir mungkin merupakan semua langkah yang salah. Saya cukup yakin bahawa Kongres akan melakukan setiap langkah salah yang saya bincangkan dalam buku itu kerana mereka sentiasa melakukannya. Mereka akan memberi subsidi kepada industri yang gagal, mereka akan memberi subsidi kepada pekerjaan yang tidak lagi berdaya maju. Mereka akan membelanjakan berbilion-bilion dolar yang tidak akan membawa apa-apa hasil kerana mereka sedang melawan ekonomi yang mereka tidak boleh ubah dengan jenis subsidi seperti ini. Tetapi akhirnya, kita perlu memberi tumpuan kepada cara untuk menangani ekonomi baharu yang sedang muncul. Tetapi, kita tidak boleh menjadi masyarakat yang hanya bergantung kepada seni dan kraf. Kita tidak boleh hanya belajar meniup kaca dan membuat tembikar dengan menggunakan wang kerajaan dan menganggap bahawa republik ini tidak akan terjejas. Ya, saya rasa awak menyatakan dengan sangat baik dalam buku awak bahawa kita perlu melakukan sesuatu. Kerja, maruah dalam bekerja adalah sebahagian daripada makna menjadi seorang warga negara. Dan tanpa itu, kita akan hilang arah. Sekarang, ancaman yang menghantui perkara ini ialah AI. Dan apa yang anda sebut sebagai model ekonomi tanpa pekerja yang membayangi sebahagian besar daripada apa yang kita lakukan. Sekarang, sudah tentu, AI hanyalah satu alat. Ia seperti benda lain. Ia boleh digunakan. Maksud saya, dalam bidang kewartawanan, awak tahu, kita boleh gunakannya untuk terjemahan dan ia boleh melakukan pelbagai perkara menakjubkan. Ia boleh, membantu, membawa kita ke bulan dan marikh mungkin juga. Tetapi ia juga boleh menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan dan seolah-olah menghakis banyak makna dalam budaya kita. Apakah pandangan anda tentang cara ia berfungsi? Selain daripada mungkin awak tahu seperti semua orang lain dalam bidang pendidikan, anda bimbang tentang cara ia digunakan atau orang cuba menggunakannya untuk menipu. Baiklah, akan ada aspek positif yang saya bincangkan dalam buku itu. Ia akan mengurangkan kos bagi sesetengah produk. Orang ramai akan dapat memperoleh lebih banyak produk yang lebih maju pada kos yang lebih rendah kerana anda jelas mengurangkan kos buruh. Tetapi ia juga bermakna akan berlaku perubahan besar dan akan ada berjuta-juta rakyat Amerika yang bukan sahaja menganggur, malah berpotensi tidak boleh diambil bekerja langsung. Maksudnya, semakin lama mereka menganggur, generasi pekerja baru lebih berkemungkinan mendapat pekerjaan yang sedang muncul dalam ekonomi itu. Jadi anda boleh mempunyai populasi tetap orang yang menerima UBI atau pendapatan asas yang disediakan oleh kerajaan. Salah satu perkara yang saya cadangkan ialah kita perlu fokus pada apa yang saya panggil sebagai pekerjaan ginen. Sekarang, ini adalah istilah yang hanya akan dikenali oleh seorang nerd. Tidak ya, saya faham. Tapi teruskan. Mengenai saya ini. Dalam Star Trek di 10 Forward, yaitu bar di kapal angkasa itu, terdapat seorang pelayan bar bernama Guinan. Watak itu dilakonkan oleh Whoopi Goldberg. Dan semasa saya membesar, saya sentiasa tertanya-tanya kenapa orang pergi ke 10 Forward dan mereka akan memesan koktel Romulan Sunrise dan mereka akan melihat Guinan membuatnya di hadapan sebuah replikator, yaitu mesin sebenar yang boleh menghasilkan koktel Romulan Sunrise yang sempurna.
sejuta kali dengan cara yang sama. Anda dijamin mendapat koktail yang sempurna mengikut definisi replikator. Namun begitu, mereka tetap mahu Guinan yang membuatnya. Jadi apa yang saya tanya dalam buku itu ialah, berapa banyak pekerjaan jenis Guinan? Berapa banyak pekerjaan, walaupun robot atau AI boleh melakukannya dengan lebih baik, kita masih mahu manusia yang melakukannya atau memainkan peranan penting dalamnya. Dan saya memang mengenal pasti banyak pekerjaan seperti itu. Anda tahu, kita akan melihat semakin kurang pemandu taksi. Kita akan melihat semakin kurang pakar radiologi. Tetapi saya rasa orang ramai masih akan mahukan guru yang merupakan manusia. Saya rasa mereka masih akan mahukan pakar psikiatri yang merupakan manusia. Mereka masih akan mahukan doktor, walaupun doktor akan dibantu oleh AI. Terdapat keperluan untuk mempunyai unsur manusia dalam banyak pekerjaan ini. Jadi, buku ini melihat bagaimana kita boleh meneroka ekonomi baharu daripada menolaknya untuk cuba mengambil peluang di kawasan yang mempunyai unsur berpusatkan manusia dalam pekerjaan. Sekarang, itu membawa saya kepada soalan saya yang seterusnya, yang mana anda sudah rujuk tadi. Dan itu satu lagi aspek dalam perjuangan untuk kebebasan, iaitu ancaman tadbir urus transnasional dan globalisme. Tadi anda baru saja merujuk kepada watak dari, anda tahu, Star Trek The Next Generation semasa bercakap tentang perkara itu. Anda tahu, tetapi hakikatnya, walaupun dalam masa depan, abad ke-21 yang ideal, di mana manusia mengembara ke seluruh alam semesta, orang masih akan mahukan pelayan bar, walaupun ia bermakna bercakap dengan Whoopi Goldberg. Tetapi visi masa depan planet bumi dalam rancangan-rancangan itu juga melibatkan pengakhiran pemerintahan tempatan dan mempunyai kerajaan sejagat di seluruh planet. Sebenarnya, dalam salah satu siri spin-off Star Trek, Stacey Abrams telah dipilih sebagai Presiden Bumi, anda tahu, 1000 tahun di masa hadapan. Yang mana, saya rasa itu satu-satunya pilihan raya yang dia benar-benar menang. Jadi anda berhujah bahawa seperti semua politik, semua kebebasan juga bersifat tempatan. Kenapa penting untuk memastikan kawalan tempatan? Dan bagaimana itu memberi kesan kepada pertahanan kebebasan bersuara dan hak-hak lain? Anda tahu, ini adalah sebahagian daripada kritikan terhadap EU bahawa, pertama sekali, para penggubal menentang penumpuan kuasa. Dan sebahagian daripada kejayaan sistem Madisonian bukan sahaja memahami peranan puak-puak, tetapi juga memahami bagaimana kuasa yang tertumpu adalah kuasa yang disalahgunakan. Jadi anda perlu membangunkan sistem pembahagian dan semak imbang. Tetapi juga Amerika Syarikat sangat mendapat manfaat daripada federalisme. Kita ada 50 negeri ini. Sekarang itu telah dikurangkan. Kuasa negeri-negeri telah berkurangan. Tetapi masih ada kuasa yang berbaki di sana. Dan buku itu membincangkan tentang bahaya di Amerika Syarikat jika kehilangan kuasa negeri tersebut. Kita perlu benar-benar berusaha untuk memastikan hak-hak kekal di peringkat tempatan. Anda tahu. Dan apabila Tip O'Neill berkata semua politik adalah tempatan, itu memang benar apabila melibatkan hak-hak. Dan saya rasa para penggubal faham perkara itu apabila mereka mencipta sistem federalisme bahawa anda melindungi hak-hak dengan paling baik apabila hak-hak itu berada paling hampir dengan anda. Sejauh mana hak anda dipindahkan ke Washington, ke ibu negara, atau lebih teruk lagi, ke Brussels dan sebuah lagi ibu kota Eropah. Ia mengalihkan pusat grafiti semakin jauh dari rakyat. Dan mereka menjadi semakin pasif. Maksudnya, apabila mereka sedar bahawa anda tahu, kebanyakan orang Eropah sebenarnya tidak begitu tahu apa yang berlaku di Parlimen Eropah, kecuali mereka membacanya di berita, Tetapi mereka tidak mempunyai sebarang hubungan langsung sebenar, seperti yang mereka ada dalam badan perundangan yang lebih tradisional. Dan ketidakhubungan itulah yang boleh membawa kepada rasa tidak puas hati. Ia boleh membawa kepada sikap pasif. Dan akhirnya, ia boleh membawa kepada ketidakstabilan dalam sistem seperti EU. Jadi saya benar-benar memberi tumpuan kepada betapa pentingnya untuk kita menangani aspek pemusatan kuasa di Amerika Syarikat, termasuk dalam agensi persekutuan. Anda tahu, penciptaan apa yang kadang-kadang dipanggil sebagai cabang keempat kerajaan, yaitu birokrasi yang besar ini. Sebenarnya, EU pada dasarnya adalah sebuah birokrasi, sebuah kerajaan yang diperintah oleh birokrasi. Maksud saya, itulah prinsip keseluruhannya. Parlimen ini sebenarnya tidak banyak memberi kesan kepadanya. Maksud saya, prinsip keseluruhan EU ialah kita akan ada pakar-pakar ini. Kita tidak akan serahkan pemerintahan kepada mana-mana demagog atau ahli politik.
Kita ada pakar, betul? Jadi, semua pakar itu duduk di sana dan mereka menggubal undang-undang yang terpakai untuk semua negara ini. Dan mereka sedang menyelesaikan proyek itu. Malah, dalam buku itu, saya bercakap tentang bagaimana beberapa pengasas awal EU mengakui bahawa ia akan menjadi sukar untuk membuat, Anda tahu, orang Perancis, Jerman dan Inggeris melepaskan identiti kebangsaan mereka dan bahawa ia perlu berlaku secara beransur-ansur. Dan itulah yang mereka lakukan. Dan sekarang, mereka bercakap tentang tentera Eropah. Mereka bercakap tentang menghapuskan kuasa veto negara. Ini adalah penyelesaian projek itu yang saya percaya tidak membawa petanda baik untuk Eropah atau EU. Saya rasa akhirnya ia akan menjadi tidak stabil dan ia akan gagal. Ya. Sekarang anda menulis dan ia berkaitan dengan apa yang baru sahaja kita bincangkan tentang kata-kata terkenal Benjamin Franklin, iaitu mereka yang sanggup melepaskan kebebasan asas demi mendapatkan sedikit keselamatan sementara tidak layak mendapat kebebasan mahupun keselamatan. Kenapa kenyataan yang nampaknya tidak kontroversi itu, anda tahu, telah menjadi kontroversi atau bahkan telah ditafsirkan semula sehingga membawa maksud yang bertentangan dengan maksud asalnya. Anda menulis tentang usaha untuk menyimbangi had perlembagaan dengan menghormati kehendak pengundi. Itu anda tahu memang menyentuh intipati perkara tersebut, bukan? Betul, Anda benar. Dan dalam Rachel of the Republic, saya bercakap tentang satu temu bual NPR yang saya rasa sangat menarik bersama Benjamin Wittes, di mana mereka cuba menjelaskan bahawa sebenarnya Franklin tidak bermaksud anda tidak sepatutnya mengorbankan kebebasan demi keselamatan. Dia sebenarnya bercakap tentang sesuatu yang sangat berbeza. Dan saya tidak bersetuju dengan tafsiran itu, dan saya jelaskan sebabnya dalam buku tersebut. Tetapi ia adalah detik yang bermakna apabila terdapat usaha untuk membuat orang ramai supaya berpisah daripada peraturan yang jelas yang telah mentadbir demokrasi kita. Kita hidup dalam zaman relativisme di mana orang ramai berasa lebih selesa. Dan anda tahu, itulah sebabnya saya ada satu bab dalam buku yang bertajuk Mengapa Hak yang Besar dan Ganas itu Jarang Wujud. Dan ia berdasarkan sebuah buku yang membincangkan tentang haiwan besar dan ganas serta mengapa mereka jarang ditemui. Dan hakikatnya, sebab yang sama mengapa haiwan besar jarang ditemui adalah juga sebab mengapa hak yang besar jarang wujud. Hak itu memakan banyak kalori. Awak tahu, hak-hak itu menuntut banyak daripada anda. Hak-hak itu dilihat sebagai pemangsa oleh mereka yang tidak menyukainya. Dan hasilnya, jika anda lihat di Eropah, kebebasan bersuara sedang merosot dengan teruk. Begitu juga dengan kebebasan mengamalkan agama. Anda dapat lihat ucapan semakin kerap dijadikan kesalahan jenayah. Ada orang yang telah ditangkap hanya kerana berdoa secara senyap dalam hati berhampiran klinik pengguguran. Pada asasnya, mikroagresi telah dikodifikasikan di Eropah. Semua itu telah menyebabkan hak asas di beberapa jiran terdekat kita berada dalam keadaan jatuh bebas. Dan kita sebagai rakyat Amerika perlu mengakui perkara itu kerana ada orang di negara ini yang ingin mengikuti model Eropah. Kita baru sahaja melalui satu tempoh sistem penapisan terbesar dalam sejarah, iaitu kerjasama antara kerajaan dan syarikat media sosial. Itu adalah satu tempoh yang sangat berbahaya untuk kita. Dan saya beri kredit kepada Elon Musk. Tindakan beliau membeli Twitter dan mendedahkan fail Twitter benar-benar membawa perubahan besar bagi sebahagian daripada kami yang telah bertahun-tahun mengatakan bahawa memang wujud satu sistem penapisan. Dan ahli Kongres hanya akan menafikannya. Pentadbiran Biden juga akan menafikannya dan berkata anda tiada bukti kerana syarikat-syarikat ini jelas mengawal bukti tersebut. Tetapi tiba-tiba bukti itu wujud. Dan kami berjaya membongkar sistem itu. Saya berharap rakyat Amerika kini sedar betapa hampirnya mereka dengan situasi tersebut. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan yang saya rasa ramai rakyat Amerika benar-benar anda tahu hanya mengabaikannya atau tidak mengambil peduli. Dan pada masa itu, anda tahu, untuk kembali kepada soalan saya tadi, mereka sanggup menukar hak mereka demi persepsi keselamatan semasa COVID terutamanya. Dan anda tahu, persoalannya ialah apabila kita menghadapi kecemasan negara sekali lagi, adakah kita akan belajar daripada pengalaman itu atau kita akan mengulanginya sahaja? Betul tu. Dan itulah masalah dengan kebebasan bersuara dan hak-hak lain yang bersifat abstrak. Semasa saya dulu bercakap tentang kebebasan bersuara di kampus universiti,
Dan saya akan bertanya kepada pelajar, berapa banyak yang mereka mahu jika saya ingin membeli hak kebebasan bersuara mereka. Dan pada mulanya, saya sebut sesuatu yang keterlaluan seperti $10 juta. Dan sebenarnya ada sedikit ketidakpastian kerana saya rasa $10 juta itu sendiri adalah satu bentuk abstraksi. Apabila saya turunkan jumlah itu kepada kurang daripada 1 juta, semua tangan akan diangkat kerana para pelajar ini sangat mudah membayangkan apa yang $500,000 boleh lakukan untuk mereka. Itu boleh membayar yuran pengajian saya dan bayaran pendahuluan untuk sebuah rumah, betul? Ia sesuatu yang konkret. Dan itulah masalahnya. Dan ia menggambarkan peringatan Franklin bahawa kerajaan sentiasa menjanjikan perkara-perkara konkret ini, keselamatan atau faedah. Dan ini dibandingkan dengan perkara-perkara yang bersifat abstrak. Kebanyakan rakyat Amerika tidak pernah mengenali sebuah masyarakat di mana mereka tidak mempunyai kebebasan asas. Jadi mudah bagi mereka untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang boleh diganti, bersifat relatif, dan tidak benar-benar berjuang untuknya. Bagi saya, orang yang pernah dinafikan hak-hak tersebut adalah yang paling menarik. Anda tahu, saya suka bercakap dengan rakyat Amerika keturunan Kuba. Saya suka bercakap dengan rakyat Venezuela di negara ini yang datang ke sini. Dan apabila Anda bercakap dengan mereka tentang demokrasi, apabila Anda bercakap dengan mereka tentang hak-hak asas, memang banyak yang mereka ingin kongsikan. Dan mereka tidak suka semua perbualan tentang sosialisme dan komunisme serta perdagangan ini. Mereka sudah melaluinya, saudara, dan mereka tidak mahu kembali ke sana. Betul. Saya rasa itu sangat penting dan memang saya rasa semua rakyat Amerika pernah hidup dalam keadaan seperti itu selama kira-kira setahun setengah, tetapi mungkin mereka terlalu fokus pada ketakutan mereka untuk, anda tahu, menghadapinya. Sekarang saya ingin tanya satu soalan yang saya tak dapat tahan untuk tanya. Sebab ada satu negara di mana, anda tahu, perdebatan tentang demokrasi itu memang jadi. Cerminan perdebatan yang kita alami di Amerika Syarikat berlaku di Israel, di mana berbeza dengan Amerika, isunya adalah badan kehakiman yang telah mengambil kuasa sehingga berpotensi untuk menghalang apa sahaja yang ingin dilakukan oleh badan perundangan dan eksekutif yang dipilih oleh pengundi. Dengan cara yang jauh lebih meluas daripada apa yang boleh dibayangkan oleh Mahkamah Amerika yang paling bersifat aktivis sekalipun, pada dasarnya membatalkan demokrasi atas nama demokrasi. Bagaimana anda melihat perdebatan tentang demokrasi yang sedang berlaku di sana, yang mungkin akan bersambung selepas anda tahu pilihan raya seterusnya apabila anda tahu kita andaikan perang di sana berakhir, berbeza dengan perdebatan yang sedang berlaku di Amerika Syarikat? Sebenarnya, ia agak lucu, Jonathan, kerana beberapa tahun lalu ketika pertikaian ini mula timbul, terutamanya antara Netanyahu dan Mahkamah Agung, reaksi awal saya adalah rasa kecaman terhadap Netanyahu dan saya memang berniat untuk menulis. Jadi saya memutuskan untuk menulis satu kolum yang mengecam Netanyahu atas usahanya ini. Kemudian saya sebenarnya membuat penyelidikan tentang kuasa-kuasa Mahkamah Israel. Dan saya rasa, ya ampun, maksud saya, ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimiliki oleh mahkamah-mahkamah ini ke atas sistem politik. Ya, sangat. Dan mereka sendiri yang menentukan tanpa sesiapa pun meluluskan undang-undang yang membenarkannya. Ya. Dan saya rasa ia bukan satu sistem yang baik. Jadi saya memang rasa sedang berlangsung perdebatan yang wajar di Israel. Sama, ada individu-individu ini patut terus menggunakan kuasa tanpa kawalan seperti itu. Maksud saya, Amerika Syarikat saya rasa mempunyai sistem yang sangat baik. Sistem mahkamah terus berfungsi dengan baik. Salah satu perkara yang saya nyatakan kepada rakan sejawat saya dari Harvard dalam perdebatan kami ialah sistem mahkamah telah membuat keputusan menentang Donald Trump dan juga memihak kepadanya. Purata beliau di Mahkamah Agung mungkin sedikit lebih rendah berbanding presiden-presiden terdahulu, tetapi tidak banyak. Ia masih dalam julat yang sama. Mahkamah cenderung untuk kekal konsisten, tanpa mengira siapa presidennya. Seperti yang Anda boleh lihat, kerana ia membuatkan presiden marah, ramai lantikan beliau sendiri yang telah membuat keputusan menentang beliau. Saya telah mengkritik beliau atas beberapa serangan itu kerana dalam banyak hal, legasi terbesarnya mungkin adalah individu-individu yang beliau lantik ke Mahkamah Agung. Mereka benar-benar ahli undang-undang yang cemerlang dan saya tidak selalu bersetuju dengan mereka, tetapi mereka mengambil tugas mereka dengan sangat serius dan mereka melakukan tepat seperti yang diharapkan oleh para penggubal perlembagaan. Mereka bersikap bebas. Dan itulah yang Donald Trump kata beliau mahu lantik. Jadi kita sudah dapat mereka. Baik. Faham. Mungkin lebih daripada apa yang beliau harapkan.
Di Israel, saya rasa memang ada persoalan sebenar di situ. Bukan sahaja tentang sistem mahkamah, tetapi juga sistem pelembagaan secara keseluruhan. Saya tidak berpura-pura menjadi pakar undang-undang Israel. Saya tidak akan mengatakan demikian. Tetapi, dan mungkin ini adalah kecenderungan saya sendiri, bagi saya sistem itu perlu benar-benar dikaji semula, terutamanya mengenai peranan mahkamah, serta bagaimana ia boleh berfungsi. Dan Anda tahu, kita pernah ada perdebatan ini di Amerika Syarikat dengan Woodrow Wilson yang sangat kritikal terhadap sistem kita dan menyokong sistem parlimen. Betul. Saya rasa dia silap. Tapi Anda juga boleh lihat perkara itu di England. Anda tahu, saya mewakili Dewan Perwakilan dan saya telah diminta kerana saya berada di sana berucap sempena ulang tahun ke-800 Magna Carta. Dan saya telah diminta untuk menghadiri majlis minum teh bersama beberapa orang, yaitu para peguam yang mewakili Dewan dan Dewan Rakyat serta Dewan Pertuanan. Dan kami telah mengadakan lawatan yang sangat hebat, yang berlangsung kira-kira 2 kali lebih lama daripada yang kami rancangkan. Ia adalah majlis minum teh yang sangat hebat. Sungguh, Anda tidak boleh menandingi orang Inggeris dalam hal itu. Tetapi pada akhirnya, saya memberitahu rakan sejawat saya bahawa saya benar-benar rasa saya kurang memahami mereka sekarang berbanding ketika saya mula-mula datang ke acara itu. Segala yang mereka beritahu saya tentang sistem Inggeris hanya mengukuhkan lagi mengapa saya fikir ia adalah satu sistem yang sangat bermasalah. Termasuklah hakikat bahawa kementerian-kementerian kami berbincang tentang Israel dan mahkamah. Di sana, kementerian-kementerian mempunyai tahap kebebasan yang sangat tinggi. Dan terdapat satu hubungan yang sangat fleksibel antara kementerian dan parlimen dalam merancang perbelanjaan. Dan semasa mereka menerangkan perkara ini, saya terfikir, bagaimana kamu semua menguruskan sebuah kerajaan berdasarkan cara begini? Maksud saya, semuanya sangat, mereka kata, kadang-kadang kementerian hanya memberitahu kami mereka perlukan ini lebih, itu lebih. Kami selesaikan bersama pada dasarnya. Itu bukan asas sistem Amerika Syarikat. Maksud saya, kami benar-benar percaya bahawa batas yang jelas menjadikan hubungan kejiranan lebih baik. Ya, saya rasa apabila dibandingkan dengan sistem lain, demokrasi juga, anda tahu, demokrasi itu buruk. Tetapi ia lebih baik daripada semua sistem lain. Republik Amerika, sememangnya mempunyai susunan perlembagaan yang lebih unggul. Sekarang anda sudah pun menyentuh perkara ini, tetapi soalan terakhir saya kepada anda adalah merujuk kepada bahagian penutup buku anda apabila anda bertanya tentang apa maksud menjadi seorang Amerika pada hari ini. Jadi, apakah jawapan anda dan bagaimana itu sepatutnya mempengaruhi hujah kita tentang demokrasi? Anda tahu, saya bercakap dalam buku itu tentang persamaan orang-orang yang datang ke negara ini. Thomas Paine dalam banyak hal ialah contoh utama seorang rakyat Amerika. Dia datang ke negara ini untuk membina semula dirinya. Dia malah menambah huruf E di hujung namanya. Dia sedar bahawa apa yang dia boleh tawarkan kepada dunia sebenarnya sudah ada dalam fikirannya sejak awal lagi. Apa yang dia tawarkan ialah dirinya sebagai Thomas Paine. Tetapi dalam masa 2 tahun, dia akan menjadi penulis utama revolusi Amerika. Dia akan menjadi pencetus yang George Washington anggap sebagai punca utama kejayaan awal mereka. Dalam banyak cara, semua orang datang ke negara ini dengan cara yang sama. Maksudnya, mereka percaya bahawa di sini anda boleh mencapai takdir hidup anda sendiri, bahawa anda boleh menjadi apa sahaja yang anda inginkan. Jika anda bekerja keras, maka tiada had kepada apa yang anda boleh jadi di negara ini. Dan saya rasa itulah sebabnya saya mengakhiri buku ini dengan mengemukakan soalan yang sama, iaitu apakah sebenarnya orang Amerika itu dan bagaimana kita akan menjawabnya hari ini. Hakikatnya ialah, ini adalah zaman revolusi, tetapi kita tetap merupakan rakyat yang bersifat revolusioner. Dan kita perlu faham bahawa kita masih menawarkan kepada dunia sesuatu yang unik dan saya rasa dunia amat memerlukannya pada abad ini. Itu adalah jawapan yang baik dan satu penutup yang baik untuk kita akhiri. Profesor Teli, terima kasih sekali lagi kerana bersama kami. Bagaimana penonton dan pendengar kami boleh mendapatkan salinan Rage in the Republic dan bagaimana mereka boleh mengikuti perkembangan kerja anda? Baik, ia boleh didapati di kedai buku berdekatan dan juga di Amazon. Dan saya juga ada blog yang dipanggil Race Ips, iaitu jonathanshelley.org jika mereka ingin mengikutinya. Tetapi saya sangat gembira dapat bersama anda sekali lagi dan berbincang seperti ini. Baiklah, terima kasih. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami.
Sila ingat untuk mendengar setiap hari bersama Jonathan Tobin dan edisi harian yang boleh anda dengar di mana sahaja anda mendengar podcast. Dan sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di thinktwice di jns.org dan beritahu kami di mana anda mendengar atau menonton rancangan ini serta pendapat anda mengenainya. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir sendiri. Dan kami akan jumpa anda lagi minggu hadapan.